Okey, selamat datang ke lagi satu episod Apa Cakap-Cakap Apa. Yeah, we're back. Like Yes. finally Berminggu-minggu. Ni semua all thanks to COVID-19 dan juga circuit breaker, kita tak boleh keluar. Sekarang kita pun dah lama That's tak why berbual lah, dengan tu Irfan. pasal lah aku. Irfan hilang ke mana, It's Irfan? like, I'm just staying at home bro. Asal lah, why am I speaking English? Let me take a sip of water first. Tak tahulah. Minum dulu. Tapi yang penting pun terima kasih kerana subscribe pada channel kita. Kita daripada tak ada subscriber sekarang naik 23 subscriber. Alhamdulillah, bersyukur. Dan dekat apa, kita ni bukan artis, bukan selebriti. Kita tak kena bilang semua orang. Kita baru nak start je ni budak. Tapi apa-apa nombor yang naik, kita bersyukur. Betul tak, Fan? Betul. Sekarang dah boleh buat Melayu nampak. Oh lama. Itulah. Minum air je tu boleh tukar language. Betul. Aku nak cuba sikit. Sama je. Air apa kau minum? Tapi ada yang orang, kau tahu lah orang tu buat video. Lepas tu dah minum air terus dia tukar language. Tu air dia kita nak kena magic air dia. Special sikit lah, special sikit lah. Tapi tak se-magic dengan apa yang tengah berlaku sekarang ni. Aku tak tahu lah kalau kau dengar ke tak. Okay. Aku bangun tidur daripada sahur dia. Lepas tu bangun tidur dari sahur bila aku nak bangun untuk sahur. Lepas tu tengok kecoh siapa punya phone. Apa ni? Siapa ni? Kata orang ni macam kacau periuk nasi orang lah. Oh, serius lah? Kau tahu tak? Entah, aku macam oblivious sikit lah. Aku tak tahu lah. Tapi orang kata dia ni artis. Selebriti. Artis? Artis. Okey lah, so kita jangan expose nama dia lah. Tak, memang aku pun dah lupa siapa nama dia. Pasal aku tak tahu dia ni artis ke apa. Tapi for now kita panggil dia SpongeBob lah Okay, SpongeBob. Boleh juga. Okay, so apa si SpongeBob ni buat? Okey lah, yang aku tengok video dia, lepas tu dia macam nak bilang semua orang. Aku tak tahu apa niat dia, apa nawaitu dia. Pasal lagipun kita baru nak kickstart bulan Ramadan yang mulia ni. Dia keluar dengan video yang kononnya nak bilang semua orang lah. Ni andaian aku lah buat video tu. Pasal aku ni bukan artis, aku nak faham benda ni aku macam lambat sikit kan. Okay, faham. Kita pembaca internet je. Kita macam internet lah. Jadi kita tengok macam dia nak bilang lah yang macam kalau nak buat jualan makanan dari rumah tak boleh. Ada undang-undang dah kata. Tapi lagi-lagi tengah circuit breaker ni, kau tak boleh macam sembarang lah. One thing is hygiene purpose lah. Kau nak kena ada license lah. Kau nak kena ada injection, yada tu semua lah. Tapi mungkin niat dia nak macam bilang semua orang lah benda ni actually tak boleh. Tapi bila kau fikir balik kan, lagi-lagi dalam masyarakat kita ni, kita dah buat perniagaan kecil ni dari dulu lagi dah, sebelum Singapore independence ke, zaman nenek moyang kita kan. House to house punya sales ni kan, macam jual kuih, jual nasi lemak, memang dah ada apa. Tapi the thing is bukan kalau kau nak jual barang kat Singapore ni nak kena ada cert. Itulah yang aku tahu lah. Dia nak bilang lah, you must have certificate lah tu semua. Dia pergi telefon the respective authority lah. Serius lah sampai telefon semua? Dia telefon, dia ambil video lagi. Dia mengadu lah kira? Bukan mengadu, dia nak find out. Dia macam nak bilang yang ni benda tak boleh. Mungkin niat dia baik lah. Mungkin niat dia baik nak bilang ni semua. Dia macam nak prevent orang dari kena saman lah ni semua. Yalah, tapi benda ni kan okay lah, kita tak mau cakap grey area. Pasal law is still law. Kita tak boleh macam sembarang. Kecuali kau lawyer lah, kau you know your way lah. But then again benda ni dah orang kata dah praktis dari zaman dulu lagi. Memang betul tak boleh lah kan. Tetapi ada kelonggaran orang kata. As long kau tak mass produce lah. Kau jangan jadikan kau punya rumahnya dapur tu macam dapur dekat factory. Dia kan macam kecil-kecil lah. Kau tahu kan macam kedai bawah blok rumah kau ada macam makcik suruh hantar nasi lemak macam satu hari 30 bungkus. Macam gitu. Sekali lagi nak raya ni sekarang orang buat kuih tu semua. Mana kita nak cek sekarang kedai. Kalau tutup, habis aku nak beli kuih kat mana? Itulah, kita aku tak boleh keluar. Bukan dia kita dah, tak ada kuih. Cut off dessert. Takkan aku nak buat kuih. Aku tak tahu saya buat kuih. Kau bilang aku mana kita nak cari kuih. Bukan tak ada, memang ada kedai kuih.
Tapi kadang-kadang kita dah biasa dengan makcik A atau makcik B punya kuih. Diorang ada signature taste. Kita dah macam berpuluh-puluh tahun atau macam bertahun-tahun kita beli kuih daripada dia. Jadi benda tu dah macam sebati dengan kita dah. Macam nak buat kuih makmur, kita cari makcik A. Nak buat kuih tart, kita cari makcik B. Pasal sedap. Selama ni kita makan pun tak ada masalah pun. Memang macam dah biasa kan. Tak ada food poisoning, tak ada apa-apa. Semua masalah apa? Pasal ni a network of trust. You know, lagipun perniagaan kecil semua. So aku tak tahu apa SpongeBob ni punya intention lah. No one will know sampai mungkin satu hari nanti aku tak surprise SpongeBob akan dijemput pergi podcaster yang lagi hebat daripada kita. Tu semua dia lagi akan hebat apa? Dia ada her own side of the story, aku tak tahu. But kalau SpongeBob nak bual dengan kita, by all means okay lah. Cuma kita tak ada duit lah nak bayar. Maybe kan. SpongeBob ni dia dah tinggal dalam pineapple lama sangat. Mungkin dia juga nak jual tu, dia pun nak tahulah. Maybe dia nak find out whether aku kalau nak buat kuih, aku boleh jual ke tak? Dengar khabar. Tak tahulah, pasal aku tak tahu dia ni artis. Pasal kat Singapura ni artis ni ada macam-macam. Dia bukan keluar kat TV ke apa. Kau boleh jadi artis macam influencer kan. Tak, influencer. Ini macam artis. Orang YouTube pun jadi artis. Senang kata, semua orang boleh self-declare jadi artis. Kita pun boleh self-declare jadi artis. Exactly, yang keluar video kat IGTV pun boleh keluar jadi artis kan. Betul. Aku ni yang dah cameo ni, Calafare, angkat obat, CPR, orang kira artis jugalah kan. Tapi tak adalah aku cakap aku artis, pasal kita ni not artis kan. Pasal heavy aku setakat nyanyi untuk SCDF pun diorang panggil artis. Itu pasal lah. Jadi artis ni very macam wide tau dia punya word. Betul. Tapi yang penting ni artis keluar Suria lah. Dia kata je keluar Suria. Tak, aku tak rasa Suria tak ambil SpongeBob SquarePants kot. Ada. Dia ada drama yang Melayu punya. Melayunya lah, SpongeBob dengan Patrick. Dengar berita Patrick pun ada problem juga lah time dia jual benda-benda suplemen dia. Kita pun tak tahu siapa dulu lah. Tapi orang internet ni cakap dia dengki lah. Yelah, kau yang imagine macam netizen ni kira macam lepas tu dia keluarkan pasal dia punya business tak maju lah tu, pasal dia macam dengki dengan orang. Mungkin tak tahu kenapa nak kena dengki lah. Aku tak rasa niat dia macam gitu. Siapa yang nak jatuhkan orang lain kan? Itulah. Atau mungkin dia tertekan. Kita boleh buat andaian worst case scenario, dia tertekan, dia stres. Business aku buat lama-lama gini, tak ada orang layan. Gini semua. Aku buat review baik apa. Terus aku charge mahal-mahal pasal profesional. Aku influencer, kau tengok follower aku. Tu semua. Mungkin dia fikir macam gitu. Lepas tu mungkin kita buat ni assumption jiran sebelah je setakat jual otak-otak. Tapi lagi banyak sales. In terms of sales, lagi dia punya pendapatannya lagi tinggi. Walaupun dalam Instagram dia tak popular. Dan Instagram tapi mungkin come on lah. Ada orang sales, macam gitu, ada orang gitu tau ya. Tak ada, kalau kau nak sales makan, kalau bab makanan kau kena sedap, itu je. Yelah. Kalau makanan kau tak sedap, memanglah tak ada sales. Itu pasal mungkin dia lupa nak check quality factorsnya part tu. Kau nak berjualan tu, nak berniaga. Quality tu penting. Tapi, aku tak rasa si SpongeBob ni dia jual makanan. Aku rasa dia ada macam fashion line lah. Fashion lah, tak salah. Tu budak-budak lah. Macam kedai macam jual baju-baju, pakaian ni semua. Tapi apa kena mengena dengan makanan? So aku tak faham Itulah, itu pasal aku tak tahu kenapa dia macam mungkin dia bingit. Alamak, kenapa makcik sebelah jual otak-otak? Tiba-tiba satu hari dapat 250. Tiba-tiba semua nak tahu bergedil lah. Maybe dia tak boleh buat tahu bergedil kot, dia tak boleh masak kat rumah. Terus mungkin dia tak boleh buat dalgona coffee. Kau fikir kau pernah buat lah tu dalgona? Tak tahu lah, aku pernah tengok YouTube je. Nak buat malas lah, tak apalah. Kan, aku pun tak faham apa yang kau nak dalgona semua. Mungkin ni macam trend tu, macam keep yourself entertained while being locked down. So bukan kau minum terus jadi dragon ke apa tak? Tak lah, feeling jadi macam barista gitu lah. Macam wow. Wow, kat rumah aku buat dalgona. Nama pun dah macam pelik, dalgona. Apa sih nama? And then speaking of which kan, sekarang ni kan tengah circuit breaker.
So the only thing that probably lah aku assume Singaporean care the most is makanan. Pasal kau bosan kau buat apa? Kau buka fridge. Makan lah. Ya, aku pun buka fridge. So in terms of business kalau kau buat pasal makanan, aku rasa makanan overtakes everything. Because if you're doing it's booming. you're doing clothing, you're doing fashion ke, kau buat apa-apa benda lain confirm kau kena macam overshadowed by food lah. Pasal sekarang ni benda tu essential. Yeah. And the thing is, these home foods are rising pasal apa kau? Kau tengok government tutup bubble tea, tutup tempat dessert. Jadi kuih-kuih ni yang jadi dessert untuk kita sekarang. Yalah. Faham tak? Singaporean will never dessert ni sekarang. Singapore will never stop to find alternative, which is good, which is a good mindset. Yeah, dessert yang penting tu. As long there's something to keep us occupied by eating, kita macam will find a way. Snacks. Tu pasal tahu Bergedil ni semua macam popular sekarang pasal it's snacks. Dia bukan makanan macam nasi padang. Faham tak? Dia macam yang kau boleh ambil macam okay lah, guilty pleasure is there, tapi macam setakat kau nak makan untuk puaskan nafsu je. Faham tak? Yeah, true. So if you are in other lines, tak cakap tak boleh maju apa. Semua ada challenge je lah, quite limited. So orang pun fikir balik, kalau aku nak beli benda ni, katakan beli baju aku beli baju ni harganya gini-gini. Tapi kalau aku invest kat makanan, aku boleh belanja satu family makan macam banyak lauk. So in times of needs macam gini kan, confirm kau pergi makanan lah. And then speaking of which kan, orang sekarang pendapatan everybody is stuck at home. Ada orang beruntung duduk kat rumah, gaji gerak. Betul? Yes. Ada orang duduk kat rumah, tak ada gaji tak ada. Dari satu, orang duduk kat rumah, gaji tak ada, cuti pun kena potong. Yeah. So you have to understand that ramai orang nak kena cari idea how to survive. Lagi-lagi kalau kita orang Melayu Islam, kau nak kena fikir yang bulan puasa, hari raya nak dekat, walaupun tak boleh jalan-jalan, tak boleh house visiting, you still need a little bit of that, apa orang kata, festive-nya mood lah. Jadi makanan, at least kuih raya pun okey lah. So sometimes, jadi bagi aku, kau nak jual apa kat rumah? Dari rumah kau nak jual apa? Takkan kau nak draw jadi artis. Siapa yang nak pergi beli? Contoh katakan, jadi makanan is the main priority sekarang. Exactly. Lagipun nak kalau bulan puasa ni, it does make sense where kita kalau nak buka puasa, kita tengok blok depan ni ada Makcik Rokia, contohlah nama dia, jual nasi ambeng. Nasi ambeng. Lepas tu kau nak cari restoran. Kadang-kadang ada restoran diorang tak ada island wide delivery. So of course you find the nearest accessible, you go to Makcik Rokia lah. Betul lah. Walaupun Makcik Rokia je masak daripada rumah dia semua. Dia macam tempat aku tinggal kat Teluk Melanga ni. Kan bila aku buka Grab food aku, tak ada nasi tau. Yeah. There's no meal tau. Semua fast food. Exactly. Kadang-kadang kita tak boleh macam salahkan kenapa makcik-makcik ni semua orang, lah mungkin pakcik-pakcik atau akak-akak yang ada home based business ni, diorang do have the Grab food ni semua pasal diorang dah biasa dengan how to say, the context that they have. Apa-apa pun diorang dah biasa. One thing is tak ada. The situation is tak ada. Kalau macam orang-orang maybe tinggal kat Woodlands, ada macam Dek Alamin, orang yang tinggal dekat Bukit Timah, ada Dek Al-Azhar kan. Korang boleh order dari situ je. Macam makanan mi goreng ni semua boleh order lah. Tapi bagi area macam tempat aku ni semua kan, Grab, apa delivery ni semua is just fast food je. Yelah, that's why I say ini penting untuk orang-orang yang lain yang macam really stuck at home with no income. They need income lah. Tak mau cakap pasal hari raya atau bulan puasa lah. Kau nak bayar bil. Kalau kau ada anak, especially if you are single parents, kalau mungkin kau nenek tua yang retire, you don't have saudara mara, tapi kau menjadi pendapatan jual ipuk-ipuk, walaupun satu hari kau earn $20 tu pun kirakan rezeki untuk dia. So sekarang this thing dah kick in, and then how? Macam mana nak survive? Lagi sekarang you cannot move a lot, kau tak boleh, walaupun kau punya parent tinggal tempat lain, kau nak pergi pun dah digalakkan jangan buat. Jadi this SpongeBob ni in a way that kacau the flow of the system where people nak cari part time.
Ya, okay, correct. Even we have a Tapi- celebrity yang macam apa, dia tak kisah, dia tak malu, apa, as in dia tak rasa malu jadi apa food delivery punya rider. Ada? Ada ke? I don't want to say the name, but Oh, he's very honest because times are hard now. Sekarang kita macam perang tau. Kita tak of boleh course macam times are very hard now. there's no such thing as fame or status anymore. Kau just want to survive, you want to earn by any means. Sekarang SpongeBob dah stop all that from happening. Jadi kau imagine orang kita kan, Tapi aku dengar macam ada saudara aku dia buat macam kuih-kuih dari rumah ni semula. And tak silap aku dia dapat email apa email yang kata? actually home kira home delivery services ni can continue as long as dorang ikut that safety rules measurement. Kira macam Yalah, the measure lah. bila dorang deliver, dorang jangan ada contact ni semua lah, contactless delivery lah basically. But I don't think they ban their businesses lah. But then again kan, mungkin pasal apa tau, mungkin dah orang pun macam takut lah because you are apa facing the law here, no. Kau mungkin Kan? yes, the measures are there, tapi mungkin kau imagine lah kalau kau orang tua yang berumur 60 tahun tu semua, kau dah biasa with the things then sekali kau ada new measures, habis tak ada orang update dorang how to do things and all that. Jadi macam yes, okay. they might get into trouble for not knowing they're actually doing it wrong. Tapi niat dorang sama je as per normal. So maybe this SpongeBob daripada macam kau nak mempertikaikan, oh ni tak boleh, tu tak boleh. Actually I'm telling you, why not you find a way ataupun how to say a recording where you show how to do the things properly. No, but why you want to buat macam kecoh macam gini? Is it kau nak attention? SpongeBob dah tak cukup attention ke? Mungkin SpongeBob ni kan, dia macam okay, one thing secara jujur aku tak kenal dia. Nobody knows. According to what the internetnya netizens keep on saying, dia ni siapa, som-som punya artis, that kind of thing. Mungkin you know some artists, they are very smart, or some people, don't say artists any form of publicity is good publicity, betul tak? Be bad, be good. Yes, correct. So, sekarang kau fikir balik. But Dulu kita kenal kan nama dia? Tak pasal Apa? The thing is, bagi aku kalau kau artis, isn't the Instagram kalau kau post kau boleh dapat duit ke apa entah. Okay, pasal kita bukan you can artis. make revenue from there, right? Pasal kita bukan artis, aku tak boleh jawab soalan tu lah. Tapi mana satu lagi puas, kau jadi artis kan, beribu follower, kau dapat beribu likes, but that is all. Itu je kau dapat at the end of the day. Okay? Okay. Tapi aku So gitu je ada kira ikut berapa kau boleh promote lah. kirakan kalau kau company lain ke, macam kau tengok dia ni someone that can help to promote our product because ada wide range of followers, dapat banyak likes, banyak exposure, of course they will tap into this person. Probably that's how influencer work. That's why they call influencer, to promote something. Biasanya diorang akan promote, oh saya minum milkshake ni menggunakan susu kambing. Exactly. Then why would you destroy the thing where macam kau sendiri boleh profit from it? So aku tak faham SpongeBob ni intention apa. Tak tahu lah ni SpongeBob. Aku cakap mungkin dia stress, mungkin dia tak tahu tertekan, dia fikiran aku banyak likes tapi at the end of the day berapa aku gain? $0 mungkin. Aku nak cakap kau, Makcik Rokia tu jual otak-otak satu hari 200 dapat $50. Mana dia kita dapat? 0 atau 50? Of course lah 50. Makcik Rokia tak ada Instagram, tak ada Twitter. Mungkin dia ada Facebook lah, share macam apa kata-kata pedoman dari ustaz-ustaz. Standard lah kan. Dia macam simple lah. Kau nampak $10 dengan $50 kat ground. Mana kau ambil? 50 lah. Tak, kau ambil dua-dua. Betul juga. Ni betul. Trick question. Exactly. That's the thing. Jadi kalau orang fikiran nak cari rezeki, and that's the best way, asal kau nak kacau, aku tak faham. Tak perlu nak kacau orang lain. Tapi bagi aku, okay, maybe niat dia baik. Dia nak macam sebelum orang terjejas, kena saman ke apa, betul-betul macam orang get caught by authorities, kan?
So she is being in the macam black sheep yang trying to find out for people yang actually korang tak boleh buat macam gini. The thing is, aku tak faham kenapa SpongeBob macam bersungguh-sungguhnya nak rakam video semua macam gini step. Actually I call this and that, you cannot do this and that. Macam maybe orang tu macam kita dah duduk kat rumah bosan, tahu tak? Dia pun nak macam apa cakap apa jugalah. Dia pun nak buat dia talk show lah. Tak ada idea nak buat. So dia pun nak buat record video, feeling sendiri. Dia selalu depan kamera, sekarang dia kat belakang kamera, dia nak tengok macam mana. Kan? Itulah. Tapi orang kata tapi bagi aku SpongeBob ni tak nuisance sangat lah. Like bagi aku dia punya dengki tahap level kecil je. Kalau dia dengki pun lah. Pada aku sekarang, yang besar dengki kau tahu siapa tak? Siapa? Yang besar dengki ni macam Squidward dengan Mr. Krabs. Alamak, apa yang dia buat? Dia cari orang tak pakai mask, lepas tu dia keluarkan handphone, dia ambil video, dia tegur orang tu. Tapi Fan, kau kena faham. Fan, kau kena faham. Mr. Krabs dengan Squidward ni kan. Diorang jual mask. Memang benda tu tak efektif, tak berkesan. Tapi dia tak kacau periuk nasi orang lain. Pasal ni options. The thing is yang Mr. Krabs dengan Squidward ni, dia nampak macam kita tengah jalan kat luar lah. Lepas tu dia nampak si maybe Plankton ni tengah jalan tak pakai mask. Maybe dia lupa ke apa. Tapi apa diorang buat? Diorang bukan tegur. Diorang keluarkan handphone, diorang video. Why you never wear mask? I report police. Oh, itu aku panggil vigilante. Diorang ni macam suka-suka. Mungkin diorang itu bagi aku dengki, nuisance. Tapi aku tak nak cakap lah. Itu kan pada aku kan lagi itu memang annoying gila. Pasal apa? You're taking things to your hand. Macam kau rasa sebab orang tu tak pakai mask and then you think you know the law so well. Kononnya kau nak macam help the authority lah. But then again, kau sendiri buat gitu, kira kan salah dah dalam segi undang-undang. There are terms for it which aku lupa. There's a lawyer who actually explain. Yang aku pelik ni, polis kat Singapura banyak Melayu. Yang polis kat Singapura banyak Melayu relax, tak ada kacau orang. Ni yang bukan Melayu ni, yang bukan polis, nak keluarkan handphone, nak jadi polis. Yalah, ni nak report polis. Yalah, ni bukan soal pasal bangsa tau. Ni macam orang tu mungkin dah tertekan, dia orang dah stres gila kat rumah tu. Dia orang tak apa pun nak buat. Dia orang dah macam mungkin dia orang macam actually nak keluar. But I must find a reason why I want to go out. Semalam orang NTUC dah nampak aku jalan-jalan kat pasar. Takkan aku nak pergi pasar lagi? Lagi suspicious. Tapi aku nak keluar, nak jalan-jalan. Aku nak ambil gambar. Sekarang aku pergi Burger King. So dia ambil, mungkin dia orang take advantage. Dia orang nak take advantage. Dia orang nak macam record. Konon ni dia orang macam vigilante. So orang ni annoying. Tapi at the end of the day kan, dia orang sekadar annoying je Afan. Annoying, nuisance, itu je. Tapi diorang tak kacau periuk nasi orang lain. Tapi bagi aku at the end of the day, ada official statement yang cakap orang yang baking home bakers ni kat rumah boleh continue. Probably they already follow the steps yang macam benda ni bukan first time. But with the prevention stuff diorang follow the guidelines lah. Macam ada juga orang buat macam itu. Diorang dah tahu. Cuma kenapa baru sekarang bila puasa nak start, bila tengah time susah gini, time circuit breaker, orang dah tak ada stable income tu semua. Tiba-tiba you just appear out of nowhere. Kau macam Pokemon. Tiba-tiba muncul. A wild Rattata came. Tiba-tiba macam aku punya Pokédex tak ada Rattata. Tiba-tiba kau nak Rattata kan? Exactly. Why now? Kenapa kau nak highlight sekarang? Kenapa kau tak nak highlight bila circuit breaker baru start atau tahun lepas ke? Tahun lepas yang bulan puasa. No, because she say because ni benda start yang SpongeBob ni cakap ni benda start bila the circuit breaker extend. Yang diorang buat the advance circuit breaker. Extend kan? Tak advance yang lagi strict. Okay. Jadi lepas the advance circuit breaker baru diorang macam start question. Masih maybe one of her followers tanya ke apa, dia cakap aku tak tahu whether aku masih boleh jual
kuih dari rumah ke tak. Maybe she's just trying to help. Maybe dia nak tolong, maybe dia just don't have no other ideas macam apa lagi content yang nak buat, so dia buat benda macam gitu. Kalau aku lah, kalau orang tanya benda-benda sensitif, benda-benda macam soal niaga, soal pasal duit, soal yang mana boleh terjejaskan kat orang lain, personal message You lah. will keep it private lah. Ya. Why must I record my phone call nak Tak, okay, maybe orang? dia dapat tahu yang actually memang tak boleh. Dia nak bilang, dia nak educate kat orang luar sana. Sebelum korang kesamaan, make sure aku dah bagi tahu korang dulu lah. Bro, the word to educate other people as much as how popular or how big your name as an influencer atau artist when it comes to national matter, when it comes to law, regulation semua, we leave it to the expert lah. We have people for that. The thing is, sekarang orang tak tahu. Ya, pasal orang tak tahu It's not that sebelum insiden ni, kita boleh buat tau. It's just that people tak tahu whether it's legal ke illegal. Okay, if people don't know, and because I reach out to SpongeBob pasal just social media influencer, what social media SpongeBob dia buat, get back to them, personally tanya the authority, then you personal message. I think that's how you should work. Pasal apa ni sekarang ni? Maybe authority tu cakap dah tak boleh, so she just want to spread the news lah. Yeah, but maybe the way dia spread message tu pun macam bersungguh-sungguh, orang lain dia patut macam lah tunjuk yang dia macam actually korang stop lah ni business semua. Ya, lagi pun mungkin cara dia orang tengok macam dia ni gag ke, apa motif dia nak bilang ni semua. Okay, tapi aku tak rasa ada orang tu niat jahat lah nak kacau periuk makan orang. But bro, sekarang dah terjejas lah, sampai surat khabar semua dah print out semua. So how can that be something that tak terjejas periuk nasi? Banyak-banyak, if you are social media influencer, katakan Fan, aku dengan kau kita diberikan that opportunity to be Irfan and Syaril, social media influencer. Contoh macam Munah Hifzi, macam kita post gambar kita pun dapat beribu like. Aku ambil gambar cawan aku pun dapat at least ratusan like. You know that kind of status Then as let's say normally influencer yang betul-betul hebat, one good example is Hifzi lah, I should point out. He always have a lot of content yang macam not only funny, tapi funny in terms of there's knowledge, there's things for us to ponder. Kira macam that is what they call content creator, that's what they call influencer. Kau bukan sekat influence orang in terms of buying my this product, but you are also buying their thoughts, buying their macam belief, macam okay, kalau aku buat gini, gitu semua. So never ever self-declare or put in a profile you are influencer. Kalau cakap pasal influencer, aku rasa kalau pakcik-pakcik yang dekat kedai kopi tu semua pun boleh kata influencer. Pasal apa yang orang cakap boleh gosip satu blog? No, bukan pasal gosip aja. Diorang sit down, they will talk about current issues in a way that, believe it or not, walaupun benda tu mungkin betul atau tak betul, member-member diorang, immediate circle, percaya. That's considered influencer also. Kau tahu tak teh ni actually tak ada gula? Aku dengar teh ni diorang pakai brand A bukan brand B. Selama ni kita kena bohong lah. Jadi bilang. Contoh lah. So aku dengar kopi ni tak kau pun. Aku dengar kopi ni dia pakai yang 3-in-1 punya, bukan dari Stokin. Kau tahu yang coffee socks kan. So I think it's how to say, dia mungkin tak ada idea to make a content on the spot. So maybe it's a mistake, atau maybe it's something that dia tak rasa dia akan buat salah, tapi you know, you never know in life kan. One wrong move, one wrong sentence tu backfire. Dia macam satu paper dah ada black dot, orang akan tetap nampak black dot tu lah. Exactly. So maybe she's having orang kata bad luck atau bad day atau wrong timing, tak tahulah. So to SpongeBob, I mean, if you what should SpongeBob do sekarang? Sekarang benda dah terjadi. Okay, aku dengar sekarang SpongeBob dah tutup dia punya Facebook dia, dah tutup dia punya Instagram. So there's no way you can reach her other than Twitter. So for those yang kenal dia secara peribadi, dia ada macam phone number tu semua lah. What I should do is, aku tak faham. Aku tak faham. Asal bila macam orang-orang popular ni, bila dia dah buat salah ke, dia dah buat something wrong,
dia pergi deactivate account. Apa yang kau boleh dapat daripada deactivate account? Okay, one thing for sure berani kerana benar, takut kerana salah. If Okay, tapi bagi aku, okay, kalau kau dah salah, kalau walaupun maybe niat kau baik, tapi orang nampak salah, why not you just put a video out there and explain yourself? Exactly. Unless betul-betul niat dari hati tu kau dah jahat, niat jahat, then baru kau nak deactivate account tu, aku faham lah. Memang So, kau from the start dah tahu. So that could be one of the scenario lah. Mungkin niat dia je. Mungkin we don't know. I mean semua ni antara dia dengan Tuhan je. Kita sekarang ni sangat speculate je lah. So like I say, I always go back to berani kerana benar, berani kerana betul, salah kerana takut kerana salah. Tapi okay, the thing is, sekarang dorang maybe ada influencers pun out there, dorang dah buat salah, maybe niat dorang baik pun, tapi dorang tak akan explain. Dorang akan deactivate account, dorang lari, lepas tu setahun, after 1 year dorang buka balik tu account, dorang macam act as normal. Okay, then ni orang kata up to individual lah. Let's say, okay, aku punya advice to SpongeBob, first and foremost as much as kalau kau benci seseorang tu kau hate that person to the core, kau macam nampak dia, kau nak maki dia, kau nak baling dia dengan kerusi ke apa aku always believe in this never ever sentuh, meddle atau kacau dengan orang lain punya periuk nasi. Why? Nombor satu, tu rezeki dia. As much as you hate that person tu rezeki dia. Kau the thing is SpongeBob ni dia tak tahu pun benda ni akan jadi macam gini. Okay lah, because this is life anything can happen. Anything can happen, bro. So the thing is, okay, never ever do things especially when you are influencer atau you self-declare artist ke atau content creator, never ever touch kacau orang lain punya pendapatan. Really, kau jangan sentuh tu part, because that is the primary needs of a human. I mean, of course kalau yang apa tu triangle yang benda tu apa law tu aku lupa makanan is your primary needs lah. Tapi in Singapore of course you need income okay, kau tak suka orang tu ke, kau nak maki dia ke, kau tak macam betul-betul hate that person, you don't touch dia punya, kacau dia punya income, itu rezeki dia. Okay, kalau kau jealous macam mana pun macam kau tengok dia orang tu lagi maju ke apa rather than you be jealous, kau nak tutup pintu rezeki dia. Dari satu, jangan tutup pintu rezeki orang. Very important. Pasal apa? Aku percaya, okay, ni kita jadi macam topik agama sikit kalau kau yakin dengan rezeki you have your time and moment. Pasal apa? Rezeki tu tak semestinya duit. Rezeki can be in form of health. Rezeki can be in form of people around you. Happiness, macam-macam apa, tak semestinya duit. So, kalau kau tengok orang lain lagi maju, lagi berjaya, you should be happy. Number two, you should learn from it. Kita tak mahu macam, dia ni set mana yang bagus je. Habis kalau orang tanya, aku just rasa aku rasa dia ada niat baik dia. Cuma it just turn out to be bad, faham tak? Like, okay, maybe her point of view is macam, actually aku nak educate orang. Okay, but still, you shouldn't run away. Kalau aku betul-betul niat, okay, let's say if we were yang bagi aku yang salah ni, dia deactivate account. Itu bagi aku yang macam, asal kau nak lari. It's not helping her. It's really not helping. Dia bukan macam kau video tengah korek hidung ke, orang pass around. Aku malu Ariel, aku deactivate nanti setahun lagi aku datang balik. Itu okey bagi aku. Pasal aku malu. That's why dia nak SpongeBob ni, dia nak kena macam firm dengan dia punya pendapat dia. Make a video, explain, and whatever happen after that, baik orang nak percaya dia ke atau orang nak accept continue, dia balik ke, nak trust dia balik ke, tu lain cerita lah. But you should have done that because she should have explained herself So now things is not going her way lah, unfortunately. Kan ramai orang lagi speculate dia ni dah buat salah, larikan diri, cuma hidup kat Twitter je. Kat Twitter pun kau nak step macam tak bersalah, which you can see SpongeBob punya Twitter, but we should not expose it here lah. Orang pun ada privacy. So okay lah, my advice to her is, other than kacau pendapatan orang, if you want to come out with something and never ever talk about ni lah, sentuh rezeki minta orang lain ke apa,
Kalau kau nampak, like I say again, I have to emphasize on this, Afan. Orang lain yang rezeki, baik dia menang apa-apa, dia dapat bonus ke, dia dapat naik pangkat baru ke, dia happy ke, dia semua. Be happy for them. Kau doa. And the right thing to do is to look inside yourself, apa yang kau boleh improve. How you can be like the person or better than the person. Bukan dengan menjatuhkan orang tu, menghina, but you learn, you take the best from that person and you apply it to your life. Mana tu? But bagi aku, the world is a two-way thing. Define Okay, the maybe way dia thing. dah buat salah. Mhm. Tapi orang-orang kat Twitter ke kat Instagram ni, korang nak maki dia, korang nak berbual buruk pasal dia, apa yang korang boleh dapat? Bagi aku kan, korang nak kutuk dia habis-habis ke, kau nak marah dia ke apa, kau nak baling kerusi kat dia, dia sampai mati pun korang takkan balik takkan dapat balik the normal days. So bagi aku kan, bagi orang yang tengah panas, tengah hot kat sana ni, korang just move on lah, just be adults, you know. Don't give someone a hard time walaupun dia macam dah buat mistakes. Everyone makes mistakes. Of Tapi course. bagi aku, okay, dia influencer, kau tak tahu berapa ramai orang akan kutuk dia lah. Diorang buat kerja amal sikit, diorang buat kerja amal banyak mana pun, orang tak akan puji dia. Tapi dia buat salah sikit, dia buat salah sikit je, orang kutuk, maki hamun dia. Okay. Tapi bagi aku kan, yang orang yang maki hamun tu, apa yang korang dapat? Satisfaction. Pada aku this is Faham what I tak? assume lah. Why orang macam mengamuk gila kat dia. It can be one thing pasal apa yang dia buat tu affected them immediately. Kalau tak pun diorang punya close family or friends, diorang punya income lah. Okay, mungkin diorang binggit lah because sekarang benda ni kat fresh. Maybe after a few days, maybe diorang pun macam sedar, bulan puasa I shouldn't have maki hamun, I shouldn't have say that way, you know, pahala pun kurang kalau kau buat macam itu. Mungkin ada pun yang dah terbatal puasa pasal kau maki tu semua, kira kan dah tak elok lah time bulan Ramadan gini. And another thing is aku bilang kau straightforward aku bilang kau. Kalau si SpongeBob ni tak bilang orang yang benda ni tak boleh let's say one day kan keluar news makcik Rokia ni kena tangkap dengan HDB pasal dia jual makanan illegally, pasal dah circuit breaker. Then keluar news. Then law keluar, korang punya business online kena stop. Okay, there will be just think it of that way Okay, that will be pada aku different, you know why not? This is then, by authority. Then I tell you, the internet will blame siapa? Makcik Rokia. Asal kau kena tangkap? Then people will ask faham about, okay lah, yes. But one thing is because diorang yang Makcik Rokia ni kena tangkap dengan authority. Contohlah. And we know it's authority. Authority they know the law. Because mungkin ada orang macam, kenapa Makcik Rokia kena tangkap? Tak baik sih, kesian sih, itu semua. Tapi at the same time, because it's the law, nobody dares to challenge the law unless again you are a lawyer or you know your way through. So people macam, okay, let's take this as a example lah. Macam dulu, baru-baru start CB kan, orang macam degil tak nak pakai face mask. Then after a few example, orang macam, tak baik sih, tak pakai face mask pun kena saman itu semua. But it serve as a learning purpose lah. Because it's coming from a respectable figures ataupun authorities. People can take that. But when it comes to influencer, lagi-lagi, mungkin aku tak tahu whether this SpongeBob ni orang dah lama damn dia. Probably dulu dia punya ex-boyfriend dia itu gitu. Macam you know people have history kan. So mungkin ni dia macam dia dah damn dah simpan. Ini memang aku tak suka dia ni. Boom. Human nature. So you take that opportunity. Tapi bagi aku kan, if nobody do this, dorang okay gini. Tapi bila orang tu popular je, mesti je ada orang dengki lah. That's why orang kata, if you want to be someone popular or celebrity, it's not easy. Kau ada banyak tanggungjawab je. Every single thing that you do, kau kena macam hati-hati. Everything you want to say or share, kau nak kena hati-hati. Kalau tak, you akan backfire kau. Kalau orang-orang biasa tu semua, pasal orang don't really care, alah dia ni macam mat mana yang ini, nanti berapa minggu atau bulan, kalau dah tak keluar paper dah, orang akan lupa. Because he is also like us. Orang can relate, you know. But this is celebrity, you know. People always have this mindset macam artis, celebrity. Why as a celebrity you must be good? Asal
aku just tak faham asal dia ni selebriti je orang kena put in anak aku actually look up to you. But why must the person be good all the time? Okay, I'm not saying that celebrity tak ada hak. Bukan angel loh. Yelah, I mean at the end of the day, diorang pun human. Not saying that diorang tak ada hak untuk jadi tak baik ke tu semua. But then again, you must remember, if you are a celebrity or maybe atau artis yang berjaya, kau berjaya kerana apa? One thing, yelah kau punya berkat usaha kau sendiri, berkat Tuhan diizinkan untuk jadi berjaya. Nombor 2, support daripada parents, families. Dan kau jangan lupa juga, kau popular ke apa, pasal siapa? Orang lain apa? Orang yang minat kau, orang yang macam sayang kau, sanjung kau because tapi okay, the thing is, why must you be the one to set the good example? Faham tak? Because I guess this is been that way in the entertainment so, okay, punya. macam okay, macam ada satu satu episod kat Okay Let's Go ni. Diorang dapat komen dari makcik, korang pakai word maki macam gini nanti anak cik dengar tak bagus lah untuk diorang. Okay, bagi aku, why? Asal dia nak maki dia punya pasal. Kalau anak cik nak dengar dia punya pasal, anak cik nak belajar dia punya pasal. Tapi cara cik didik anak cik tu, cik kena bilang lah anak cik, okay, ni apa, ini perkataan tak boleh pakai, ni perkataan tak bagus, ni semua. Why must they set the good example, diorang tak boleh maki ni semua? Okay, kena from what I understand in Singapore at least, in order to survive, you must be politically correct with everyone. You must be likable. Kau kena understand, entertainment industry kita compared to other countries, rabak bro. When aku cakap rabak, because very limited. Okay, you need all kind of context yang boleh. Kalau boleh kan, kau nak sustain in the industry, the only way to survive, one of it is to be well likable. Kau nak, correct right? Kalau kau banyak orang benci, tapi kalau orang dah benci, orang dah tak suka kau ingat nak dapat job senang. Susah apa. But what happened to our brothers kat Okay Let's Go ni semua, one thing is that they are setting good example. Honestly pada aku, pasal apa? Diorang are being real. Diorang dah experience in the mainstream punya industry. So the thing is, diorang sanggup keluar daripada radio ni just to be themselves. Faham tak? Exactly, when they be themselves, when they are being real, okay, and diorang berani. And other people tak boleh accept. Pasal apa? Mungkin maki, something that taboo for masyarakat. But then again, they are being real. Atau diorang berbual pasal macam sexual benda apa kan. Orang tak boleh take it. Because all this while we are being, how to say, filtered from the, not saying the truth lah. Benda-benda macam konten gini kan macam nak bual segan semua. But diorang exactly, tapi bagi aku kan, you shouldn't make that an example lah. Dan bagi aku kalau orang tu dia act kat Suria, dia jadi jahat. Dan tiba-tiba kat luar pun kau nak macam, kau yang act jadi jahat kan, aku tak suka kau blah. Now why you want to take it so seriously? Itu kalau orang macam gitu, maknanya kau punya lakonan kau hebat. Senang kata. Lakonan kau hebat. Itu pasal orang benci kau. It mean it's working. Kalau kau buat benda macam lakonan jahat, tapi kat luar orang macam, this guy is a very nice guy. This guy very nice guy, very humble. Kira kan macam, okay lah. Pun it's a good point juga. But then again, kalau orang komen in such way, kira kan lakonan kau hidup, kau benci dia pasal, tapi kau tahu he's a good actor atau actress. So, aku every time dia jadi orang jahat, aku benci saya. Benci dia, aku macam nak balik bowling ball saya. That means orang tu berbakat lah. Dia dapat deliver dia punya watak dia. But in terms of likable, when I say likable, is I think it's everywhere lah. When you are likable, you are open to all sorts of opportunities. Yeah. So okay lah, faham. Never. Jadi bagi aku apa solution untuk SpongeBob ni? Senang je. Apa solution kau? Bagi aku kan, kau just taruh kamera depan muka kau. Kau just explain lah apa actually kau nak buat. Then after that? Tapi kalau kau rasa niat kau memang jahat, just own up to it. Just apologize. Kau faham tak?
Tapi aku tak rasa dia ada niat untuk kacau satu Singapura lah. That's the thing. Aku tak rasa dia akan ada niat untuk aku nak shut down satu Singapura ni. Aku tak rasa dia niat gitu. Tapi maybe she should just explain herself. Then bagi aku bila dia dah explain tu, orang-orang kat luar sana just cuba try faham lah apa dia punya point of view kan. Kau jangan dia keluarkan video kau belum tengok pun dia punya explanation kau dah start maki. Alah kau pergi lah gini lah jalan lah. Faham tak? Just give her the chance to explain lah, faham? Okay. Kalau aku punya nasihat tu apa? Maybe kau tak faham niat dia macam mana. Maybe bila dia dah explain baru kau tahu. Okay. Kalau aku nasihat senang je. You come out with a video. One time punya video. Niat kau baik ke? Tak baik ke? You explain whatever you need to explain. And you tell to everyone, I've learned a lot from this incident. Let me take some time or a while to reflect on myself. Baik niat kau betul ke tak? Keep away from social media. Deactivate everything. Have a Why must you do that though? Proper closure. No, because apa? You have to think benda ni can be mentally straining on her juga. Dia pun manusia. At the end of the day, dia pun manusia. Dia ada perasaan. Walaupun then okay, maybe kalau pintu rezeki dia dari benda online ni macam mana? Kalau tu rezeki dia lah. Aku cakap itu rezeki dia. Kita tak tahu rezeki datang macam mana. Kalau dia tutup everything, I'm sure there will be people trying to reach out to her. Okay, doesn't need to be social media. No, aku cakap dengan kau, dia just close, stay away. Because sekarang ni she's hot topic lah. Kan? Hot topic lah, okay. Dia pun nak kena rehat. Lagi pun tengah bulan puasa. Kalau aku cakap, okay, time to focus on my ibadah. Aku nak keluar dari semua. Okay. Andainya aku ditakdirkan untuk terus menjadi influencer ataupun artis, then I'll be back lah kira. I'll be back lah. Then rezeki tak ke mana apa. But if kalau tak ada rezeki tu, then it means that Tuhan ada something else for you, another plans which kita tak tahu. Mungkin sekarang kita benci dia gila. Mungkin sekarang kita macam ramai orang macam kutuk dia, macam caci dia semua. But maybe kasih macam masa 5 tahun, she's gonna come out with something good. Mana tu everything can turn back. Orang sanjung dia, orang sayang dia. Let her give time to macam restart all over again and let her prove that you're actually not like this kind of human atau deserve to get this kind of treatment. Ni akulah. Because at the end of the day, everyone deserve a second chance. Kita siapa sih nak halang dia macam selama-lamanya kita chop label dia macam dia ni. Give her time lah. Just ingat lah, kalau kita satu hari kita macam dia juga, we would like to be treated the same. Give us some time untuk berubah. Betul, correct. So it's a lesson for all, okay, all the viewers. Apa-apa kita nak type, nak komen ke apa, pun fikir jugalah siapa-siapa nak komen ni semua. Jaga lah kita punya kata-kata. Kalau nak kata kesat tu, nak maki, kalau boleh kita channel tukar berpantun. Berpantun ni pun boleh bersinis sempat Iber. Kau boleh you can also showcase your punya macam mutu frustration lah, terus pantun macam very sopan sikit lah. Sopan sikit lah. Orang Melayu sopan sebenarnya. But don't challenge dia them. Macam lembu dengan kerbau, aku tak suka kau. Exactly. But it aku rasa kan it sounds all very nice, correct? Pasal apa? Kalau kau cakap aku tak suka kau, macam tak ada filter tau, macam kau punya energy tu macam high gila. Tapi kalau cakap apa macam lembu, macam kerbau, aku tak suka kau, dia macam ada tapis sikit, macam cut off that hate. Dia macam ada that hidden. Yeah. Tu pasal orang kat luar sana kena belajar pantun. Exactly. Tu pasal lah, kalau boleh follow kita kat Pantunism Instagram, okay? Subscribe betul. channel ni. Okay, follow Bujang Lawak juga. Okay, kalau korang tak nak berpantun, kalau korang nak pick up lines semua. Pick up line lah. Okay, speaking of pick up lines, fine. Bilang sikit viewers kau punya plan for this month. Okay. InsyaAllah kita akan post every day. So there will be 30 lah, pasal ada 30 harian. Okay, so for bulan puasa, it will be kena-mengena dengan puasa lah. Okay. So nanti kita ada should be Syawal juga. So Syawal pick up line juga. So it will be tentang raya jugalah. So kalau ada orang-orang yang luar sana nak contribute, just DM kita @Bujang Lawak. Senang je, Bujang Lawak.
korang just DM kita, korang punya pick up lines, then maybe kita akan feature korang. Yes, that's So right. every 3 days kita ada fan post. Make sure to give your contribution. Maybe korang akan dapat premiere from. So, jangan So Patulism ada dia punya shows juga sekarang. bukan kata shows lah, orang kata rezeki ni semua So kita have something coming up. Aku tak nak announce sekarang, but what I can do is tell everyone to follow us kat Instagram, okay, at Patulism, Twitter, like us on Facebook, subscribe our Something channel. big kan ya? Okay lah, mungkin pada kita besar, pada orang lain orang macam okay je, But it I'm will okay involve with it. the audience out there lah. Yes, it will involve everyone there, regardless of age, knowledge, siapa this for Language all. or religion. Yes, to build. Tak lah yang Pantun kalau boleh society. faham Melayu lah. Yeah. Tapi Faham kalau Melayu lah. kau bangsa lain, tapi kau belajar bahasa Melayu atau kau faham bahasa Melayu, by all You are means, welcome. please, kita tak ada limitation. InsyaAllah. Okay, I will do an announcement through Instagram dengan juga kalau boleh YouTube somewhere in Tuesday. Okay, and we'll make a major announcement. But before that, of course, aku nak introduce yang kita pun ada talk show baru under Pantunism, which is Pantunverse, where I get to know people. Baik. Yeah, so dunia pantun ni besar, dunia puisi ni luas orang kata. So Pantunism is not the only one out there. Kita sedar. In fact, we are just 2 years old. We are new. So kita tak nak memandai-mandai yang kita ni pakar pantun ke apa. But we are a platform for all to try out anything. We welcome every pantun. So Pantunverse ni untuk aku apa tau? Pan. Kenal grup-grup pantun lain. Percaya atau tidak. Tapi pantun ke? Nak kena pantun ke? As long dia kena mengena dengan puisi Melayu, or diorang punya movement is to encourage the usage of bahasa Melayu, sastra ataupun seni dan budaya Melayu, I will talk to them. And this is what Pantunism is doing. Kita nak group-group lain maju bersama kita, kalau tak pun lebih baik daripada kita, because that's the point. I would like to introduce people to this group. Okay, like at least kita boleh belajar dari orang lah. Yeah, it goes both way. We can learn from them, or we can learn from them, they can learn from us, and we also want to promote them. Kadang-kadang it's not as easy to introduce something new, betul tak? Bila kita baru start Pantunism dengan Bujang Lawak, you think it's easy? Tak senang. Even until today, doesn't mean kita sekarang pun masih early stages lagi. Exactly. Kita nak buat begini macam step mana kita dah establish. Tak, kita lagi establish. Step mana kita dah popular. Faham tak? This masih kecil-kecil lagi. So it's struggling stages lah. And that is why this Pantunverse punya segment exists, is to help fellow friends atau kenalan yang ada same dreams to set up their own pantun groups ke whatsoever, so that people kat luar sana pun diorang akan kenal, and insyaAllah dapat mempermudahkan diorang punya journey lah. Sama-sama kita tolong lah. Tak salah apa kita makan sama-sama. That's why sama-sama kita bantu, sama-sama kita makan. Kalau ada group lain happens to, katakan 5 years down the road ada group baru tapi lagi popular daripada kita, we'll be happy lah. It means that the objective of Pantunism, one of it, kita dah capai. Because I don't want to see Pantunism just to be the only one around. Yeah, correct. Yeah, the point is we want to spread, widen the community lah. Macam Dikir Barat lah. Dikir Barat berapa banyak group sih. Itu aku punya dream. Berapa group kan. Macam silat, tarian. So that's part of the dream lah. And one more thing, kita terpaksa stop rancangan makanan kita. Itu kita belum figure out lagi whether kita nak namakan apa, makan-makan apa atau makan with benefits. Yeah. But so, episode 1 tu kira macam working name lah. Pasal ni kita kena stop lah. Yes. Atau kita boleh buat, but we will be back soon. Kita boleh buat ni. Or maybe kita buat Circuit Breaker edition. Tak, kita boleh buat Stay Home Makan edition. CBMA. TBMA, Circuit Breaker makan apa? InsyaAllah apa yang kita ada idea nanti maybe kita akan produce. Tapi for now apa yang kita inginkan tu macam a bit susah sikit kita nak buat pasal limitation, restriction movement, limitation. Then insyaAllah bila everything's going back to normal, wallah
aku tak tahu sampai bila lah ni benda. So aku tak rasa sampai 1st Jun tu pun kita akan settle ni benda. Walaupun kalau circuit breaker dah tak ada, aku rasa disease tu masih ada kat luar sana. Ya. Jadi tengoklah bila kita boleh macam be on full force balik, then we will create content for you lah. Yeah. One more thing, to SpongeBob, if you happen to watch us alah, tapi kita bangga kita ada average viewers of at least 25 orang dalam satu video. We must celebrate that. Yes, it's an achievement. Yeah, all 25 of you are OGs. So kalau apa yang kita discuss tadi, you don't agree or you have your own set of minds, you want to explain yourself, we welcome you. You can always email, DM, and we will set a date. And I'm so sorry kalau kita cannot cater in a way that is going to be very professional, influencer like. But sekurang-kurangnya orang kata kalau niat tu dah tanam, niat yang baik tu, InsyaAllah, we never know the possibilities. So we welcome you on board to our show. Okay, but yang penting yalah, subscribe to our channel lah. Subscribe walaupun masih sikit tapi tak apa. Road to 100 soon. InsyaAllah. InsyaAllah. Bila tu tak tahu, it's all up to you. Spread the words. Okay. All up to y'all. But road to 100 is coming. InsyaAllah. We are almost 25%. So betul kan? Lagi 2 dan 25%. Okay, kalau maths aku betul lah. Yes. Okay, if you all need us to do review, Irfan will be very happy to do food review. Okay. Yeah, aku very happy. We won't charge you a single thing because apa? One thing, kita starters and then kita punya terms in terms of recording, that kind of thing. Kitanya very straightforward and simple. So korang very kasih kita ikhlas. makan, janji jangan basi lah, jangan dah sejuk ke apa. Bilang kita dulu Real, Fan, kita nak hantar makan burger contohnya Okay, kau bilang kita kosongkan perut kita. Tapi sekarang semua lepas buka je kita boleh buat. Okay, we will do it. Okay, InsyaAllah. Because we are happy. Orang hantar makanan kita happy sih. Of What's there course, to complain? makanan is makanan. Sedap tak sedap belakang kita. Makanan is still makanan. We'll do an honest review. Okay, so I think that's all for today. Nak masuk 1 jam kita berbual. I guess it's interesting topic. Padahal tadi dia cakap nak setengah jam dah tahu. Itulah. It's a very debatable topic. So SpongeBob, don't worry. Kalau tak ada orang lain sayang kau, orang tu benci kau, apa ingat Tuhan tetap sayang kau. That's important. Yeah, correct right? If everybody else is against you, you can always confide in him lah. Yeah, God is always there. Okay, but for the rest of y'all, please stay safe. The virus is real, guys. The virus is real. Ini bukan benda main-main, bukan benda yang kalau aku sakit pun aku pergi hospital nanti 2-3 minggu recover. Kalau kau recover, kalau kau tak recover, itu asal. Kalau kau recover, macam recover, because sekarang dengar kata ni virus ni degil gila. It can just stay inside you, kau tak tahu, and you might pass it to somebody else. Exactly. Just be Jangan safe. selfish lah bagi aku. Kau imagine maybe kau sihat lah. Maybe virus won't affect you as much. Tapi kalau rumah kau ada datuk kau, ada baby yang boleh affect, yang boleh terukkan keadaan lagi, buat apa? So please, the virus is real, guys. So apa-apa yang government kita buat ni untuk keselamatan kita juga, jangan nak blame dorang, pasal circuit breaker kita tak boleh buat ni lah, pasal ni. It's just what they need to do. So please lah, just stay at home. Asal korang ni zaman internet, paling senang kau nak stay at home pun orang degil juga kata nak keluar. Aku just tak faham. So thankful lah. Pasal apa? Kau imagine kalau benda ni berlaku 10 years ago or maybe 20 years ago, internet not really that popular atau as fast as now. Exactly. Then orang macam okay lah, tak ada Nintendo Switch, tak ada PS4, tak ada Netflix. Ya, kau semua ada tu channel je. Okay, habis kau kutuk-kutuk SpongeBob. Habis sekali happen dia drama SpongeBob je. Ni sekarang korang ada benda kat rumah, korang boleh tengok Netflix, korang boleh maybe yang boleh buat music, boleh train apa-apa, kau boleh tulis pantun pun nak selit. Yes. Korang boleh buat video, boleh belajar masak. Apa sah korang degil juga nak keluar, nak main basikal juga.
Buat apa? Aku yang hari-hari pergi kerja, aku takut tau nak naik MRT. Aku tak tahu siapa yang ada tu virus. Exactly. Aku takut tau nak naik MRT. Orang batuk je aku terperanjat. Kau just tak tahu. Yang aku yang maybe rezeki aku tu ada, aku masih boleh kerja lagi. Essentials lah. Aku sendiri nak keluar tu aku dah takut-takut. Korang kat rumah korang nak keluar gatal-gatal. Aku just tak faham lah. So just please stay at home guys. Yeah. And one more thing because times are very difficult now. Masa a bit orang kata susah. So kalau kita nampak brothers kita, kita nampak family lain kat luar sana, regardless of whether dia orang Melayu ke atau bangsa lain ke, apa agama, apa benda dia percaya ke apa, kalau kita boleh bantu diorang, kita bantu. In terms of orang kata makanan ke, baik duit ke apa, because apa yang kita experience sekarang ni mungkin macam kita bersyukur dan kita masih ada kerja, kita ada pendapatan, but not everyone. Not everyone. Sama situasi dia. Macam Irfan ada PS4, aku ada Nintendo Switch. Tapi kalau mungkin ada orang lain tu, diorang don't even have a form of entertainment. Diorang risau siang malam nak cari makan. Macam mana nak bayar. Kita find a lot of organisation bodies yang ada kat luar sana. Okay, we try to approach them. Kita tanya how can we help these people. Okay, bulan yang baik ni pun kita jangan macam ingat diri sendiri je. Kita try to help out mana yang kita mampu lah. But at the same time, being a responsible Singaporeans, there are always ways and methods. All you have to do is rajinkan diri. You have smart devices, but if you are not being smart about it also, there's no point. So correct. Yeah. So just please stay safe. Abide by the rules. Kau nak keluar pun kalau kena saman tak guna. So just stay at home. Just stay at home guys, please. And last but not least, kalau korang ada adik ataupun anak-anak kat rumah yang tengah struggling nak belajar tu semua kan, banyak bersabar. Aku faham. Of course. Okay. Sometimes resources need to be shared and all that. I think one tips yang aku kongsi lah, always have a timetable for your children. Siapa buat apa dulu tu semua. Buat macam kat sekolah, so that bila kau ada timetable, kau nak buat kerja kau pun senang sikit. Because if you do it randomly, kau buat macam rojak itu, it's not gonna help you or help your child. So you just do like timetable and format. Okay, pukul ni siapa buat apa, belajar apa tu semua. So there's always ways lah. If you are not sure, the teachers is going to be very happy to assist you in any ways. Tapi yang mak bapak kat luar sana tu, bila dah biarkan anak tu buat online ni semua, ni perhatikan diorang jugalah. Yeah, of course. Maybe diorang buka tu Skype berbual dengan cikgu tapi tab lain tengah main Agario. Tengah main Agario, tengah main Pokemon. Yeah, true. Macam mana nak belajar kan? Faham tak? So you just keep an eye. And learning spaces also important lah. Dari kamera gini cikgu ni, apa yang dia boleh buat? Dia tak boleh marah, dia tak boleh control. So Mesti kelakar kalau fikir balik kan. Cikgu kalau dia dulu back in the macam zaman mak bapak kita kan, cikgu dulu kan macam very fierce kan. Kalau budak tu tertidur dia campak duster kan. Kau imagine kalau zaman tu masih ada lagi kan, cikgu tu lupa je campak duster. Campak duster kat sini rosak. Laptop rosak terus budak tertutup. Tapi yang budak-budak kat luar sana tu jangan nakal lah. Belajar penting. Kau faham tak? Yes, student. Education is very important. Kau ingat bapak korang dapat duit ni senang. Let me tell you, it's difficult. So please, just belajar rajin. Tak kisah apa yang korang boleh absorb. Bagi aku kan, aku ada this cikgu yang cakap kan, okay, every day aku tak kisah apa aku ajar, tapi aku nak at least korang bawa balik dengan 1 point. Kalau kau bawa balik kosong, otak kosong, that means wasted. True. Jadi at least kau dapat satu pelajaran daripada satu hari tu, okay bagi. True lah. Lagipun okay apa, tak payah nak gosok baju sekolah, kapur kasut. Tak nak mandi pun tak apa, janji otak cergas. I mean for those yang home based learning kan, for the kids. So kalau adik-adik kat luar sana, just do it lah, give a teacher easy time. Okay, it goes both way. Okay, parents cooperate, teachers work together hand in hand. Okay, it's not time to point fingers, cari kesalahan orang, cari kesalahan government dengan apa. That's not the time yet lah. There's always a proper time for every subject. So for now, kita just do our part. Bukan selalu kita disuruh duduk kat rumah. Dulu korang ingat lagi,
mati-matian tak nak pergi kerja, sanggup ambil MC, cerit berit lah. Sekarang orang suruh duduk kat rumah kau tak nak. Aku tak faham. itu pasal lah. Aku kalau boleh aku nak ambil leave duduk kat rumah tau. Aku paling takut nak kena virus ni semua. Okay lah. Jadi nak tapi buat apa? Kan? Nak This buat thing, apa? kita tak ada orang. Yalah, dah kerja orang kata. But this thing pun kita tak tahu. So never ever macam take things for granted. And yang penting, if you all need us to entertain you, we will try our best. For us personally, Pantonism. Kalau korang boring kat rumah, korang DM je Syaril aku. And Bujang Lawak also lah. I mean, okay, one thing ada je lah kita cari dia. Aku tak tahu pasal Bujang Lawak, but for Pantonism, we open our doors. So sesiapa, especially if you're from Singapore lah, pasal let's be realistic. Okay, kita kalau sesiapa nak join our team, you know, okay, let's be straightforward je. Kita tak bergaji. Kita buat ni as a hobby. But if you think you want to be part of the crew or the family and you want to contribute or you want to make a new segment together bro, with just us, join in. Just DM us. Just join the fun kan. This is just fun. Then if you ada macam case yang kikik punya type, macam you know suka joke-joke ke apa, masuk Bujang Lawak. Simple. Yeah. We open our doors. Walaupun satu dah keluar, but we open our doors. Sekarang tinggal me and Hafiz je. Pasal lagi satu dah berpunya. Dah settle down dah. Dah settle down dah bukan bujang. So siapa-siapa kat luar sana tak payah audition pun. Kita just kau boleh on, kita on. Kita kasih on. Yang penting korang cuba. Yang penting kau boleh duduk minum teh berbual tu je. Betul. Itu je requirement dia. Senang. Just be easy lah. Just be easy. Just be yourself. Just be like normal. Don't need to try. That's why kita ada Pantonism. That's why kita ada Bujang Lawak. Kita tempat untuk korang be yourself. Don't need to try to be somebody else. Yeah. Ni bukan kerja. So just tempat release stress. So siapa-siapa yang nak ni, just hit us up. Bukan hit up as in yang aku nak cari partner aku bukan Just hit us up bro. Tu macam apa? Hint Apa? Hint ada macam dia tak selit sikit. Selit sikit. Okay. Hashtag single. Okay. So dah lama dari kita berbual. Okay, so thank you very we'll much. see you guys again soon, insyaAllah. Kita tak tahu bila the next episode, but once kita free, kita just upload lah. Okay, so jangan lupa tu yang benda button kat bawah tu, yang color merah tu, subscribe. Yes, itu penting. Road to 1 million. Okay, 1 million pula 50 lah. Road to 50 dulu. We are halfway there guys. We are almost halfway there. So we road to 50 dulu, okay? Korang subscribe. Korang ada channel, kita buat subscribe. Sama-sama lah subscribe. Itulah. Nanti ada je orang kat luar sana. Ni mesti dah dibuka 25 orang subscribe dia. Kita buka 25 email setakat nak subscribe diri sendiri. Kamu tak ada script macam gitu ni. Dah leceh. Berapa banyak email dia buka. Tahu. But okay. Wah, long one. 1 hour. We will upload this ASAP. So thank you very much once again. Stay safe. Subscribe, follow us. Okay, and we shall see you soon, insyaAllah. Bye-bye. And siapa-siapa yang nak bagi theme song untuk ni benda korang bagi je. Walaupun kita dah ada ke tak ada. So kalau sesiapa ada macam demonya version apa-apa lagu korang yang korang buat tapi executive higher up of the music company tak suka apa, donate kat kita lah. Donate kat kita lah. Donate Okay guys, see you soon. Peace. Okay, bye-bye. Take care.